Ha. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah bersama-sama kita buka dengan baca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tama sekali kita mengucap berbanyak-banyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita semua pada hari ini masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu kita, dan insya-Allah ya, kita harap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus istiqamahkan ya hati-hati kita semua untuk kita terus berada dalam majlis ilmu kita sehingga ke akhir hayat kita insya-Allah. Jadi hari ini kita telah masuk pada hari yang ke-11 Rajab. Dan mudah-mudahan insya-Allah Allah SWT akan terus memanjangkan umur kita sehingga kita akan dapat bersama-sama berada dalam Ramadan. Insya-Allah. Jadi kita boleh boleh sambung lagi, boleh masuk lagi dalam kitab sifat 20 kita ni. Sembilan 7 minit. Kita ni tajuk Gabriel batuk ni, Allahu Akbar. Muka surat 31 bawah sekali deh. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah tajuk mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Di bawah tajuk mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, di mana hari ininya kita masuk tajuk E selepas daripada yang pertamanya ialah bersalahan Allah SWT dengan segala benda yang baru. Yang keduanya, faedah setiap kejadian adalah untuk manusia. Yang ketiganya ialah zat Allah.
Yang keempatnya ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini yang kelimanya ialah berbezanya Allah Subhanahu wa taala dengan yang baru pada sifat. Berbezanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala perkara yang baru pada sifat. Di mana disebutkan di sini sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith adalah sifat Allah yang tidak sama dengan segala yang baru. Kita yakin dan percaya bahawasanya sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak menyamai dengan segala benda yang baru. Benda baru ni apa dia? Benda baru. Nak royak tak kona dulu. Benda baru ni ialah makhluk lah. Dan makhluk ni, semua makhluk ni baru belaka. Yang qadim hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia saja yang qadim. Ya, yang barunya ialah kita lah. Makhluk, bukan kita saja, semua. Semua benda yang bersifat makhluk itulah baru. Kena ingat lah. Ingat sangat tapi pergi kona dulu. Pas kota baru dulu dah. Pergi jalan dulu baru. Makhluk. Gitu. Kerana sifat Allah itu qadim. Allah SWT ini qadim, lagi azali dan tiada permulaan bagi Allah SWT. Tidak ada permulaan bagi Allah. Di mana Allah SWT ini bersifat qadim, lagi apa dia? Azali. Ada dah tu. Saja yang tanya ni nak tahu perhati ke tak? Qadim, lagi azali dan juga dan juga tiada permulaan, dan Allah SWT ini adalah sedia kala. Qadim, azali dan sedia kala. Ni hak ngaji belaka dah ni. Baru je lepas qadim ni baru sifat keempat. Qadim ini adalah sifat yang qadim. Sifat yang keberapa? Qidam. Sudah. 2. Sifat yang kedua. Qidam. Kena baca daripada awal. Wujud, qidam, baqa. Budak-budak buat nasyid. Nampak kena buat nasyid juga baru mudah ingat. Mari mula-mula tu nasyid dulu. Nasyid sifat 20 dulu. Kena buat lagu tu. Baru cerah mata belakang. Baru ingat dia. Jadi supaya budak tadika. Masuk-masuk Asma'ul Husna dulu. Ni kosong tepi kat hati ni. Apa kosong? Ramai lagi no. Ada hak main kereta no. Ada hak bau sapa no. Artinya sifat Allah tidak didahului oleh tiada. Maknanya sifat Allah SWT ini tidak ada tiada. Macam kita ni, kita daripada tiada, kemudian kita ada, dan kita akan tiada balik, dan kita akan ada balik. Dan ada kita tu ada yang selama-lama, ada yang kekal. Hak ni lah ada ngaji 2 minggu sekali ni. Apa hak tu lah kelemahannya kalau kita selang-seli dah. Dan dia ada kelemahan dia, dia ada kebaikan dia juga.
Kelemahan dia lagu tu lah. Sebabnya 2 minggu sekali. Bila 2 minggu sekali kita nak recall. Hak kita ngaji dah tu. Dia mari. Dia jadi lambat sikit. Jadi ngayak dah. Ngayak. Ingat benda tu tapi. Lama pok baru mari. Dah. Habis pandai tahu belakang. Yalah. Betul lah. Kita nak recall tu. Dia jadi lambat sikit lah. Jadi tak ada masalah. Sebab tu ambo suka kita ngaji ni kita recall dah. Mana kita ingat balik. Kita ingat balik kita ngaji dah dulu. Tidak kata bila kita masuk tajuk baru, dah. Hak kita belajar dah tu. Faham kau tak faham ingat kau tak ingat kau. Makna kita tidak ulang balik. Ambo lebih suka kita ulang balik supaya kita ingat semua kita belajar. Sebab tu ambo sebut tadi qidam ataupun qadim. Sifat qadim ataupun qidamnya bagi Allah ni sifat yang sifat yang ya tengok. Orang kata ke berapa dia sebut kekal. Kita tanya ke berapa dia tak ayat kekal. Tengok tu lah ya. Yang kena pakoh sokmo tu. Cikgu pakoh kita lah. Dia tanya sifat yang kekal. Jadi salah kena pakoh dah. Pakoh walaupun jawab betul. Iaitulah tiada permulaan. Bagi Allah ini tidak ada permulaan. Dan Allah SWT ini tidak didahului dengan tiada. Maknanya tidak ada tiada bagi Allah. Gitu. Tak? Bagi Allah Ta'ala ini tidak ada istilah tiada. Macam kita ni asal kita daripada tiada. Dan ini kita makhluk. Semua makhluknya lagu tu. Asal dia daripada tiada, kemudian ada. Kemudian tiada dan kita ni kemudian kita akan ada balik. Dia ada juga Allah SWT buat dianya daripada tiada dan ada. Ada dia tu selama-lama. Contohnya kita belajar dah syurga, neraka. Itu contoh dia. Apa lagi? Misalnya arash. Tu semua tu daripada dianya tiada. Kemudian dia diadakan oleh Allah SWT. Tapi ada dianya selepas tiada, ada yang selama-lama. Ada yang berkekalan. Boleh deh. Semua sifat Allah sama ada wujud, sama, baqa, qudrah dan sifat-sifat yang lainnya tidak ada permulaan. Ini sifat Allah. Ya samalah bila sifat itu duduk pada zat, dia akan sama dengan zat tu. Kalau sekiranya zat itu tidak ada permulaan, samalah juga dengan sifat. Sebab sifat ni duduk tepek pada zat. Sifat ni, sifat Allah duduk pada zat Allah. Dan dia ada, adanya sifat ini, bukan kata dia mari selepas adanya zat. Bila ada zat Allah, dengan automatik sifat tu akan ada sekali dengan zat. Tak boleh kita kata ada zat dulu, lepas tu barulah mari sifat. Tu salah deh. Kalau ada orang yang faham lagu tu, ini satu fahaman yang tak betul, ini satu fahaman yang salah. Sebabnya sifat ini dia ada bersama-sama dengan zat. Daripada mana? Daripada qidam tadilah, daripada azali. Daripada sedia kala. Daripada azali dan daripada sedia kala. Sedia kalanya Allah SWT, begitulah juga sifat Allah SWT ini juga sedia kala. Azalinya Allah SWT, begitulah juga dengan sifat Allah SWT yang azali. Jadi benda lagu ni kita kena hadam. Kita kena faham. Tidak ada permulaan. Ini kerana zat Allah itu tidak ada permulaan. Ia adalah qadim lagi azali. Qadim lagi azali dan juga sedia kala. Ini benda yang sama. Qadim ni bahasa Arab. Azali pun bahasa Arab. Tapi kita sebut juga azali ni. Bahasa kita biasanya kita akan sebut apa dia?
sedia kala. Sedia kala. Seperti yang telah kita terangkan sebelum ini, bahawa sifat berdiri di atas zat. Inilah. Zat dengan sifat ni dia mari sekali. Tidak kata zat ada dulu, lepas tu baru ada sifat. Dia ada sekali. Sifat ini dia berdiri di atas zat, dan kalau zat qadim lagi azali, sifat juga adalah qadim dan juga azali. Maknanya dia akan jadi sama. Supaya yang Ambo sebut tadi, kalau sekiranya kita sebut zat Allah SWT ini qadim dan juga azali, maka sifat yang ada pada Allah SWT sama dengan zat itu sendiri. Dia tidak akan ada beza. Sebabnya sifat ini dia berdiri di atas zat. Sifat ini dia duduk tepek dengan zat. Sifat Allah duduk pada zat Allah. Maka bila Allah SWT ini qadim, maka sifat yang ada pada Allah SWT itu juga dia kena sama. Zat Allah itu qadim, sifat Allah itu juga qadim lagi azali. Cepat nakak gitulah. Barulah suka ngaji. Ni kat saya kat tunggu nak boleh kau tobek. Bunyi juga lik ni pun. Dia tak panas enjin lagi tadi. Ni kita panas enjin ni kan segar dah lah. Nampak dah kita belajar deh. Alhamdulillah. Sebab itulah ngaji ni kalau tinggal mula. Mari semula kat Nana. Dia kena panas semua. Tak apa. Kalau hamba memang hamba akan tarik balik. Hak ngaji dah tak hamba akan erek semula. Hak mana hak meninggal tu dia boleh, maknanya dia tidak ketinggalan lah. Dia tidak ketinggalan. Tak usah using lah. InsyaAllah. Ngaji ni kalau sebutin kita mesti tahu, tak apa lagi. Asal kau kita faham. Tak. Biar nipih pun. Sebab kita nak kepada faham. Kita bukan nak perhabis. Kita bukan nak khatam. Kita nak apa yang kita belajar ni kita faham. Kalau nak kita khatam, mari baca, apa klik. Tak, mentah habis lah. Ni dah mudah kita belajar ni, duduk pada sifat kepak baru ni. Tak? Kita belajar lama mana dah. Berapa bulan dah kita ni belajar? Kita start bulan September. Awal lagi. Awal sikit dah. Bulan 8. Sebab awak ingat. Maknanya 9 bulan dah kita ni. Nak masuk 9 bulan dah. Kita ni belajar. Tapi masih lagi berada pada sifat keempat. Kalau nak kira, mari baca. Sementara habis. Tak ada sebulan. Buka buku nipis ni tu kak. Dia kita nak berguru tu. Ya. Tafsir Allah. Yalah. Kalau dia baca sebentar. Sebentar je. Tu pun kalau rajin dah. Moga baca sendiri. Tak ada nak pegang bukunya duduk rumahnya. Duduk balik pegang senduk, pegang sodek. Tak. Tu lah kita duduk rumah kak. Nak pegang buku tak ada-adanya. Azali, mana tadi kita ni? Pendapat ulama F. Berbeza dengan yang baru pada perbuatan. Hak tadinya azali, Allah SWT ini tidak ada permulaan bagi Allah. Sama ada zat Allah ataupun sifat. Dia kena samalah. Sebabnya sifat ini dia duduk pada zat. Bila zatnya lagu tu, sifat pun kena lagu tu juga. Dia kena sama. Zat Allah SWT ini qadim. Jadi sifat Allah ialah qidam. Tak? Kita belajar ni. Zat Allah qadim. Jadi sifat bagi Allah ialah qidam. Qidam ni pula apa dia? Azali. Duk polik kot tular dah ni. Tak pergi jauh lagi ni, Kita duk main kot tular, duk ranyah, duk ramah-ramah kot tular lagi ni.
Sudah dah lah. Tak pergi lain lagi ni. Duk main kot tular. Lagi kita duk main kot tu. Duk mutar. Benda lagu ni. Abang suruh peher ni. Dia bayar. Itulah. Betul lah. Dan kita kena banyak guna akal. Kita kena banyak guna akal. Kena orak dalam akal kita ni kena tambah lagi. Kena tambah lagi cabai dia ni. Kena banyak lagi dah. Biar semakin banyak maklumat yang ada dalam akal kita, yang ada dalam kepala kita, insya-Allah. Insya-Allah boleh berlaku sebab kita duk asah semua tiap-tiap minggu ni. Dah. Orang yang maklumat dia semakin lama semakin hilang ialah orang yang tak rajin nak asah. Dia semakin lama semakin hilang, semakin lama semakin hilang maklumat yang ada dalam kepala dia. Jadi kalau kita ni duk asah semua setiap minggu, insya-Allah dia tak hilang. Tak serbimbel lah. Nak kata takut sudah kerja dah, kau lama kau hilang, kau lama. Tak insya-Allah. Lepas tu bacalah Al-A'la tu acak-acak sikit. Al-A'la ni dia boleh mengelakkan kita daripada terkena nyanyuk. Baca Al-A'la acak-acak sikit, insya-Allah tak maklumat yang ada dalam kepala kita ni tak mudah hilang dengan begitu je. Al-A'la ni berapa dah? Iqra. Iqra al-alaq. Al-alaq. Ada boleh royak Al-A'la surah gapo? Teka pula dah. Depan je tak apa. Sabar. Teka pula dah. Gapo dia Al-A'la ni? Ada boleh royak ke? Allah sabbihi. Sabbihisma rabbikal a'la. A'la duk tengah sikit je. Yang kepala dia sabih. Apa saja sebut surah ni. Sebab nak suruh kita ni lebih ke depan sikit. Sebab biasa kita duk sebut kepala ayat. Kalau Al-Alaq kita biasa sebut Iqra. Baca surah baca Tabar. Tabar. Tahu Al-Mulk. Yalah, memang gitulah kita ni dah. Sebab tu Abang sengaja sebenarnya sebut Al-A'la ni nak suruh kita faham. Bila jumpa semula Al-A'la, kita faham lalu dah. Sabih. Boleh. Advance dah sikit ngaji hari ni. Mari sini kena kecak putih lalu lah. Bahasa orang Teluk Cak. Bahasa orang Teluk Cak. Baca bila-bila masa. Baca biar kerik sikit, acak sikit, guna buat ayat semaya ke apa ke, insya-Allah. Allah SWT akan lindungi kita daripada terkena penyakit nyanyuk. Dan insya-Allah. Ya, witir. Witir rakaat yang pertama. Perbuatan Allah meninggalkan kesan. Perbuatan Allah meninggalkan kesan, sedangkan perbuatan makhluk tidak. Hanya tinggal kesan, moga dia belaka je buat dah. Kita ni tak ada gapo-gapo pun. Kesan hak manusia ni boleh tinggal gapo dia? Kesan kejahatan, kesan kebaikan. Kesan kejahatan pun orang sebut dia ni jahatnya lah mula masa dia hidup ni. Bila mati tu, kesan daripada kejahatan dia. Orang sebut dah. Ataupun kesan daripada kebaikan pun orang akan sebut juga. Benda ni ada dalam Quran Allah SWT sebut pada kita, manusia ni dia akan tinggalkan dua benda. Di mana yang pertama kesan daripada kejahatan dia, dan yang kedua ialah kesan daripada kebaikan dia. Dan dua benda ni jugalah yang orang akan sebut pasal kita. Arwah ni gak baik lah dia. Kalau kita mati, kalau hak baik. Kalau hak jahat pun, betul lah. Kalau hak jahat pun orang akan sebut juga. Hak jahat ni pun kalau orang sebut dah, orang dak sebut kejahatan dia dalam kubur dia tu kena azab, lepas tu kena azab, lepas tu kena azab. Apa? Sebab orang dak sebut kejahatan yang dia buat. Allahu akbar. Sebab itulah kita kena tinggalkan kesan kebaikan kita. Masa kita hidup lah ni,
Kita kena buat baik banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kita nak tinggalkan kesan kebaikan yang kita buat supaya masa kita duduk dalam kubur, basuh kita dalam kubur sebab orang duk sebut kebaikan-kebaikan kita dan orang tak sebut kejahatan-kejahatan kita. Nah, tak usah duk buat benda jahat, buat benda baik. Gitu. Nah. Bila Allah mahu menjadikan sesuatu, bila Allah SWT nak jadikan sesuatu dengan qudrah dan iradahnya, Allah hanya akan berkata, kun fayakun. Allah SWT akan sebut kun. Kun ni apa dia? Jadilah. Maka benda tu akan jadi sebagaimana mengikut kehendak Allah SWT. Tu kuasa Allah. Dah. Jadi, ada orang tanya, kalaulah sebegitu Allah SWT ni, apa Allah Ta'ala buat bumi ni dalam masa 6 hari? Fi sittati ayyam. Sebab apa Allah Ta'ala buat bumi dalam masa 6 hari? Sebab apa Allah Ta'ala tak buat kun fayakun? Tak? Sebab apa Allah Ta'ala tidak? Jadilah, maka jadilah bumi ni. Sebabnya Allah SWT nak sediakan bumi ni bukan kata sekaligus lagu tu. Dia nak sediakan bumi ni ada step by step. Kecap putih mari sini kak. Kak apa teluk cak ni orang ilir dia. Kecap orang putis. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita ni buat sesuatu kena ada step by step. Dia kena ada peringkat demi peringkat. Bila Allah Ta'ala buat bumi, dah kita tahu. Yang pertama sekali Allah Ta'ala letak ke atas muka bumi ini ialah ingat balik. Recall. Bila Allah Ta'ala buat bumi, mula-mula sekali Allah Ta'ala wujudkan atas muka bumi ni ke apa? Nak boleh kesapan ni hari ni. Gapa dia mula-mula sekali? Dulu lama sebut dah sini. Tak sebut lagi sini. Okey, tak sebut lagi, minta maaf banyak-banyak. Nak sebut dah ni. Of evolution kalau putih. Betul. Evolution. Alah, serapa orang putih lalu kecek lagu tu. Evolution. Dah. Maknanya apa peringkat kejadian bumi ni mula-mula sekali bila Allah SWT buat muka bumi kita. Yang pertama Allah Ta'ala wujudkan di atas muka bumi kita ialah air. Air. Nombor satu sekali air. Bapa Allah SWT letak air? Sebab apa Allah SWT letak air? Dia ada hikmah dia. Gapa dia Allah Ta'ala nak ayat kau kita? Apa yang Allah SWT nak sebut di sini? Bose tinggi dah. Kateh dia ni. Kateh dia. Kateh. Biar dia duduk situ lah. Tak sedap ganggu nak tengok orang balik tian ni. Dia ada caces sini dah. Kena tengok semua. Apa hikmahnya Allah Ta'ala buat air dulu? Ada siapa boleh jawab? Sebabnya air ini merupakan keperluan bagi semua benda hidup. Tak? Semua benda hidup perlu kepada air ke? Kita nak kepada air. Pokok kayu nak kepada air lagi. Binatang nak kepada air. Semua benda hidup perlu kepada air. Air ini adalah basic. Tak? Keperluan asas bagi semua kehidupan. Bila Allah SWT buat air atas muka bumi, yang keduanya akan wujud kepada dia. Boleh sapan ni hari ni. Yang kedua, apa ada? Cuba teka tak apa, teka. Yang kedua ialah tumbuh-tumbuhan. Udara ni dia semula jadi, dia akan mari. Ni Allah Ta'ala tak buat dah. Dah. Bukan kata bila ada bumi baru nak buat udara, tidak. Yang pertama sekali, ada air. Ni Allah Ta'ala nak ajar kita ni. Dah. Yang keduanya ialah tumbuh-tumbuhan. Bila ada air, akan ada lah tumbuh-tumbuhan. Kalau Allah Ta'ala buat pokok kayu dulu, tanpa ada air, macam mana pokok kayu nak hidup? Ni secara tak langsung Allah SWT nak ajar kita. Allah Ta'ala nak ajar kita. Nah, yang pertama air, yang kedua tumbuh-tumbuhan, yang ketiganya ialah
Haiwan. Haiwan. Yang ketiganya ialah haiwan ataupun binatang. Yang seterusnya barulah manusia. Subhanallah. Maknanya Allah Ta'ala sediakan semua benda-benda ini adalah untuk kegunaan manusia. Adalah untuk kegunaan manusia. Allah sayangnya Allah Ta'ala ke kita. Tak, dia siap dulu bumi ni. Bukan kata apa Nabi Adam dengan Siti Hawa turun atas bumi, tak ada gapo sekarang bumi ni. Tak, tak ada gapo satu. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala buat lagu tu, maka zalimlah Allah. Nabi Adam, Siti Hawa turun atas muka bumi, tak ada gapo satu. Pokok kayu ada, pokok kayu tak ada, air tak ada, binatang tak ada. Lagu mana dia nak hidup dua orang ni? Tak, lagu mana Nabi Adam dengan Siti Hawa nak hidup? Sebabnya tak ada kemudahan. Kemudahan asas tu tak ada. Itu hikmahnya Allah SWT buat yang pertama sekali bila Allah SWT buat bumi, Allah Ta'ala wujudkan air. Lepas tu Allah Ta'ala wujudkan pula tumbuh-tumbuhan. Adakan pula binatang-binatang. Sebab apa? Sebab akhir sekali Allah Ta'ala nak letak manusia untuk mentadbir muka bumi, dan segala apa yang Allah Ta'ala sediakan daripada awal adalah untuk kemudahan manusia itu sendiri. Sebab itulah bila Nabi Adam dengan Siti Hawa kena turun ke bumi, pakaian dia duduk dalam syurga habis, Allah Ta'ala ambil belakang. Anda tak dengar kata tadi? La taqraba hadhihi syajarah. Hei Adam, hei Hawa, mu jangan masuk rapat dengan pokok ni. Pokok ni diberi nama buah dia oleh iblisnya ialah pokok khuldi. Iblis beri nama ni, bukan Allah Ta'ala. Pokok ni pokok khuldi. Sebab apa iblis bagi nama khuldi? Sebabnya iblis kata, kalau mu makan buah ni, mu akan kekal selama-lama dalam syurga. Itu dia panggil khuldi. Khuldi ni ialah buah yang boleh mengekalkan. Itu khuldi makna dia. Jadi kalau mu makan buah ni, mu berdua-dua ni akan kekal selama-lama dalam syurga. Sebab itulah Allah Ta'ala larang tak boleh makan. Nampak dia buat balik. Iblis ni, dia buat balik ayat. Lagu itulah dia tipu kita. Lagu itulah dia tipu kita. Segala apa yang nafsu kita suka, tu hak molek. Dia kata buat. Ni iblis dah. Apa yang Allah Ta'ala suruh, tak suruh buat lah. Payah mu nak buat tu. Mu nak semaya lagu mana? Mu sakit. Dah. Ni mayu ayat kita. Mu nak semaya kan? Mu sakit. Tak semaya lah. Tak apa. Tuhan tak marah. Sebab apa? Sebab mu sakit. Tu dia mai pujuk kita cara lagu tu. Sama lah dengan cara dia pujuk tuk kita, Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dia berjaya memujuk dengan dengan buat mari sesuatu yang logik. Dia buat mari benda yang logik kepada Siti Hawa dengan Nabi Adam AS. Allah Ta'ala tak wimu makan buah ni sebab Allah Ta'ala sikit lagi dia akan buang mu daripada syurga. Kalau mu makan buah ni, mu akan kekal selama-lama dalam syurga. Bunyi jelocin dah. Kalau mu makan buah ni, mu akan kekal selama-lama dalam syurga. Jadi Nabi Adam dengan Siti Hawa ni tertipu. Dia nak pujuk nak pujuk supaya makan buah ni sebab dia kena keluar daripada syurga kan. Iblis ni masa tu dia kena buang daripada syurga. Jadi bila dia kena buang daripada syurga, di saat itulah dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi mulai daripada hari ini aku akan goda anak cucu Adam sehingga akhirnya mereka bersama-sama dengan aku di dalam neraka. Tu sumpah iblisnya. Dia telah berikrar dengan Allah SWT yang dia akan goda anak cucu Adam sehingga akhir sekali masuk neraka sekali dengan dia. Orang yang mula-mula sekali yang dia nak goda sebab dia nak marah ni. Kerana kamu lah, aku tak sujud kamu lah, aku kena buang daripada syurga. Yang mereka awalnya iblis memang dia duduk dalam syurga juga. Tapi disebabkan Allah SWT suruh dia ni sujud kepada Nabi Adam AS. Bukan dia je, malaikat pun Allah Ta'ala suruh sujud juga.
Tapi malaikat tidak agah. Malaikat tidak sombong. Malaikat ni sifat bagi dianya yang Allah SWT letak pada malaikat ialah apa dia? Taat. Ini sifat yang ada pada malaikat. Apa dia? Muta'in sama ada dalam Quran. Muta'in sama amin. Muta'in sama amin. Ini dua sifat bagi malaikat. Apa dia sifat malaikat? Yang pertama ialah muta'. Muta' ni apa? Taat. Amin. 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 Gitu. Al-amin. Amin amanah. Taat dan amanah. Ini sifat malaikat. Sifat malaikat ni taat. Memang sentiasa taat kepada arahan daripada Allah SWT. Dan juga amin. Amin ni amanah. Bukan amin. Kita baca teho tu. Nakal lah demo kat dia. Yang amin kat amin. Amin tu makbulkanlah. Tu makna dia. Amin tu. Sebab tu bila orang berdoa, kita pun amin. Amin. Bapa? Makbulkanlah ya Allah. Tu makna amin tu. Tapi amin hak sininya ialah amanah. Ini sifat bagi malaikat. Muta' sentiasa taat dan juga amanah. Dah. Amin tu tidak sifat Nabi. Aman. Ialah amanah. Al-amin. Apa tadi? Ni apa? Bila Allah SWT arah kepada malaikat dan juga iblis supaya sujud kepada Nabi Adam AS, malaikat sujud. Iblis kata tak sih. Ya Allah, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, mu buat Adam ni daripada tanah, mu buat aku daripada api. Takkanlah aku ni dari segi ciptaannya sebegini hebat kena sujud. Kalau tanah Adam ni dia buat daripada tanah. Tanah ni kalau duduk dari api ni dia boleh hangus. Tu nak royak angkuh. Dah. Sebab itulah Allah SWT sebut iblis ni ialah aba. Gapo lagi? Aba. Dia sama daripada ayat ni juga ni. Dah. Apa nama ni? Fasajadu illa iblis. Sambung. Baru boleh sambung. Kalau ambil tengah tak boleh nak sambung. Tak, semuanya sujud kecuali iblis. Sebab apa? Sebab dia ada dua sifat bagi dianya. Ialah yang pertama, aba. Yang kedua, istakbar. Aba ni ke apa? Enggan. Memanglah iblis ni, dia akan enggan selama-lama. Dia akan enggan selama-lama. Dia akan engkar selama-lama. Aba ni engkar ataupun enggan. Istakbar, sombong. Sebab apa dia tak nak sujud? Sebab ada dalam diri dia sombong. Istakbar tadilah. Istakbar ni ke apa? Takabur. Takabur, sombong, ego. Agah. Ini takabur. Istakbar ni takabur, sombong, ego, agah. Agah ni bahasa Kelantan deh. Kalau kita pergi ke bahasa Malaysia, ego. Bahasa Terengganu gong. Gong. Gong pula. Gong. Gong. G-O-N-G. Orang Terengganu gong. Ego ni tolong dah. Ya, orang Kelantan masuk lah orang Terengganu. Gong. Agah. Gitu. Dah ego tu agah dah. Agah dah. Maknanya iblis ni, apa dia tidak nak sujud? Sebab dia agah tu lah. Dia ego dan juga dia agah. Apa? Itu yang menyebabkan dia tak nak sujud. Tapi bila dia tak boleh sujud, Allah SWT keluarkan dia daripada syurga. Mulai daripada hari itulah dia berdendam dengan Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Dia mari pujuk Nabi Adam. Nabi Adam tak dengar. Hei Adam, mu tahu tak bapa Allah Ta'ala tak siwimu masuk rapat dengan pokok tu? Sebabnya pokok tu lah yang kalau sekiranya kamu makan buah dia, kamu akan kekal selama-lama dalam syurga. Dan Allah Ta'ala sebenarnya bukan nak mengekalkan kamu dalam syurga, tapi Allah Ta'ala nak buang kamu daripada syurga.
Nah, jadi Nabi Adam ni muka orang jatuh dah. Sebab tu kita kata orang jatuh ni rambut pendek tapi akal dia panjang. Dia tidak mudah tergoda. Dia tidak mudah tergoda. Dengan pujukan iblis ni tadi. Nabi Adam kata, edok. Nyadalah tu hikmah tu. Allah Ta'ala tak masuk rapat dengan pokok ni. Tak berjaya iblis ni goda melalui Nabi Adam AS. Dia pergi pula pujuk. Dia pergi pujuk pula Siti Hawa. Dia pergi pujuk Siti Hawa. Nak ayat kita orang Tino ni, ya Allah. Lemah ni. Lemah. Mari hak jenis kecek-kecek sikit kan. Kita pun baik dia. Cair selalu. Baiklah dia. Pak kena pula mari hadiah pula gak. Hak tu ya. Apa? Nikah barulah tubik perangai sebenar. Sebelum nikah tu gak moga dia nak pujuk kita. Dia nak ke kita. Macam-macam hadiah wak mari. Wak pergi katalah gilik siye, wak mari kain soket siye. Gi Sabah wak mari kain Sabah. Gi Sarawak wak mari kain Sarawak apa? Sebab nak pujuk ni. Pas nikah kat pak tu ambil perangai sebenar. Rupa-rupanya jenis kedekut bangar. Hak belum nikah dulu sebab nak lembut hati ni. Kat kita orang Tino mudah. Kena pula orang wi hadiah lagu tu kan. Baiklah. Tak kedekut. Bahagialah aku nikah dengan dia. Apa kena. Boleh hak kedekut. Kenalah kitanya. Kena ayat kita orang Tino memang terlalu mudah. Yang kena pujuk-pujuk sikit dah. Bakali iblis ni marilah puji-puji korang ke. Dia pun royak lah. Aku royak dah ke Adam. Tapi Adam tak dengar. Adam tak dengar aku royak. Mungkin lagi royak aku tu Hawa. Mungkin lagi royak ke Adam. Mungkin nak pujuk dah dianya. Supaya makanlah buah ni. Sebab mu akan kekal selama-lama dalam syurga kalau mu makan. Kalau mu tak makan jadi sepaku lah. Kena keluar daripada syurga. Kat Siti Hawa ada orang Tino. Sebagai lumrahnya kita orang Tino ni memang sukalah kepada benda-benda hak comel. Mungkin dalam syurga, okey? Kalau betul lah, kalau serupa dengan iblis royak. Kalau aku tak makan, jadi aku ni kena buat daripada syurga. Dia mikir lagu tu Siti Hawa ni. Jadi dia apa? Kira pujuk Nabi Adam. Tadi Nabi Adam kerah dah. Iblis pujuk ni tak jadi apa. Sebab dia tahu iblis jahat. Nabi Adam ni. Lepas tu bila dah Siti Hawa ni pujuk. Sudah. Ni nak orang jatuh ni boleh cair juga dengan kita. Sebab kita tahu suih dia mana. Kita tahu nak cuik suih dia mana. Tikah mana. Nak tidur malam ke. Bangun pagi ke. Time mana kita nak pujuk dia. Bebe. Tadi ke ada lalu kot kedamah tu. Tengok ada gelar. Comel lah. Pak kita tahu time dia okey. Pak kita apa ayat dia nya. Comel lah gelar tu. Kita tengok esok nak. Kita tengok dulu. Kita tengok dulu mula-mula. Bagak lama agak. Ada kau bajet taruh tu. Ada kita ni. Pandai-pandai lah. Sebab tu lah Nabi Adam AS ni, dia boleh termakan dengan pujukan daripada Siti Hawa. Dia termakan. Dia lah juga hak meroyak dia. Dia termakan. Sebabnya, nak ayat kita, isteri ni, orang Tino ni, pandai juga bak mencairkan hati orang lelaki ni. Bukan orang lelaki je. Dia dengan hadiah-hadiah gitu je. Kita dengan pujuk rayu, dengan kecek. Kalau tidak pun, peluk sikit-sikit, gisiung banyak-banyak. Nak pelebut hati ni. Lama-lama dia pun, dah belilah nak gak. Allah. Boleh hajat. Supaya Siti Hawa ni lah dah. Pujuk, dia pun suka lah muka Nabi Adam nak makan ni. Nak oyak nak juga kita retina ni dah. Jadi Nabi Adam ni berdosa dengan sebab bini dia. Dengan sebab Siti Hawa. Subhanallah. Tengok tu lah ni. Jadi dua-dua ni kena buat lah daripada syurga. Sebab tak dengar kata tadi. Siti Hawa ni buat kau gelojoh dia nya makan sampai kau masuk dalam perut. Kita retina okey, gelojoh. Tak, makan tu kunyah-kunyah teleh lalu. Jadi Nabi Adam ni dia makan tu bila beringat dia.
Aku ni buat benda Allah Ta'ala larang ni. Lagu mana ni? Tak. Jadi nak telan tu tak tertelan. Bila dia menyesal, jadi malaikat mai sekat. Tak ada. Dia tak ada telan. Jadi Nabi Adam ni, dia tak ada telan sampai ke dalam perut. Tu yang jadi kisahnya keluar akhir dah. Lepas tu orang lelaki pun ada halkum. Tu kisahnya lagu tu lah. Lebih kurang lah. Untuk maklumat kita. Tengok tak? Jadi dua-dua ni kena buai lah. Duduk atas muka bumi. Tu yang jadi kisahnya. Kita ni generasi kita ni semuanya duduk atas muka bumi belakang. Tak ada seorang pun manusia duduk di planet tu. Sebabnya memang sejarah kita kena duduk atas muka bumi. Dan memang kita ni Allah SWT sediakan untuk kita kelengkapan untuk kitanya di atas muka bumi ni. Dengan ada airnya, tumbuh-tumbuhannya, haiwannya, itu semua adalah untuk manusia. Subhanallah. Adalah kata dua ayat sahaja. Kita dengar cerita Nabi Adam. Itulah. Okey. Ni tengok ramai masuk hari ni 800 orang lebih, alhamdulillah. 800 orang, 879 orang. 879 orang. Alhamdulillah. Masuk live sekali dengan kita, sama-sama belajar dengan kita. Makna halaqah ilmu kita ni bukan sini je. Dia seluruh. Tak, seluruh dunia halaqah ilmu kita. Alhamdulillah. Yang seterusnya G ni pendapat ulama tentang ayat muka dan tangan Allah. Hak ni tu bik pendapat Mu'tazilah, tu bik jadi Wahabi. Selu tak boleh sebab ada juga tok-tok guru besar hak duduk dalam tu. Kamar tok-tok guru besar ni. Allahu akbar. Tak tahulah dia. Di atas apa panggil, atas keyakinan masing-masing dah. Pendapat ulama tentang ayat muka dan tangan Allah. Kita memahami bahawa sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis menunjukkan bahawa Allah tidak sama dengan segala yang baru, sama ada pada sifat ataupun zat dan juga perbuatannya. Ni Allah Ta'ala tak sama dengan benda baru, sama ada pada zat Allah dan juga sifat Allah dan juga perbuatan Allah SWT. Maknanya tiga benda ini yang ada pada Allah SWT tak akan sama sekali dengan makhluk. Tak akan sama sekali dengan makhluk. Zat, sifat dan perbuatan. Boleh? Pegang dulu hak tu. Pegang dulu hak tu ni, kita nak faham lebih lagi ni. Kita pegang dulu hak ni. Allah Ta'ala ni tak akan sama dengan makhluk, sama ada pada zat, perbuatan dan sifat. Pegang kemah hak ni. Bila kita kupas lepas ni, bila kita pegang kemah tiga ni, insya-Allah kita mudah faham. Dia kita pegang tiga ni dulu. Dah. Tetapi, ni dia sebut tetapi. Tetapi yang menyebut perkataan seperti tangan. Lagu mana? Yadullah fawqa aidihim. Yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Apa dia maksud di sini? Adakah kita nak sebut Allah Ta'ala ni ada tangan? Sebabnya ayat Quran ni secara jelas Allah SWT sebut tangan. Jadi benda lagu ni menjadi perbahasan ulama. Ulama tafsir, dia berbahas sama sendiri. Ada yang mentafsirkan supaya kita ni tidak menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Sebab bila kita meletakkan yadullah fawqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, bila kita ambil mafhum dari segi makna zahir ayat itu, seolah-olah kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tak, sebab tangan.
Sebab itulah ulama tafsir dalam perbahasan dia kata sebenarnya apa yang ingin disebut oleh Allah SWT di sini bukan tangan tapi kuasa. Kuasa. Apa yang Allah Ta'ala nak sebut di sini bukan tangan tapi kekuasaan. Dah, kekuasaan Allah meliputi langit dan juga bumi. Kekuasaan Allah SWT ini mengatasi kekuasaan yang ada pada manusia, yang ada pada makhluk. Sebab itulah dia buat ayatnya, Allah SWT buat ayat, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Kekuasaan Allah berada di atas segala kuasa-kuasa yang berasa besar setara mana sekalipun. Di sisi Allah SWT sebenarnya kecil je. Tak, kuasa hebat. Kita nak sebut kuasa besar siapa dia? Amerika. Tak, kuasa besar Cina. Dia berasa hebat kuasa dia berasa besar kuasa dia. Tapi sebenarnya kuasa Allah SWT ini mengatasi kuasa-kuasa besar yang ada di atas muka bumi ni. Tak, dia tak ada orang besar sebenarnya. Semuanya kecil belaka kalau kita nak bandingkan dengan kuasa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dia sebut di sininya terdapat ayat Al-Quran yang menyebutkan tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Begitulah juga dengan muka Tuhan. Dan Allah Ta'ala ini berada di atas. Tak? Allah Ta'ala berada di atas. Kena isi minyak dan mata. Memang tu. Kecap. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ni dia panggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni, dia ayat ni dari segi ayat tu, kita tak boleh ambil faham kita tak boleh ambil faham makna ayat tu sendiri. Jadi kita kena kupas dan kita kena faham apa maksud di sebalik apa yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ni dia panggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni ayat syibih. Syibih ni perumpamaan. Tak? Maknanya Allah SWT umpamakan kuasa dia ni dengan tangan. Apa yang nak suruh manusia ni faham lah, mudah faham dah. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Maknanya kuasa Allah berada di atas kuasa-kuasa mereka. Jadi tak boleh kita nak ambil mafhum ayat ni, nak ambil seketul lagu tu. Nak ambil seketul lagu tu. Mana Allah Ta'ala ni ada tangan. Bila sebut lagu tu, jadi kita pun mau tahu untuk kita cari dah. Lagu mana tangan Allah. Jadi untuk mengelakkan benda ni daripada berlaku, tak boleh kita nak ambil makna ayat itu secara seketul lagu tu. Jadi perlu kepada satu penelitian. Perlu kepada satu kupasan. Apa dia yang dimaksudkan dengan tangan di sini? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Sebenarnya apa yang dimaksudkan di sini ialah dengan kekuasaan. Begitu jugalah dengan fa'ainama tuwallu fasamma wajhallah. Di mana saja kamu berpaling, di situ kamu akan berhadapan dengan Allah. Supalah juga kita sebut waktu kita baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi. Wajjahtu wajhiya lillazi. Di sini makna dianya kalau kita ambil dari segi pengertian ayat itu sendiri, aku ni menghadap wajah Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku ni menghadap
wajah Allah yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Aku ni menghadap wajah Allah. Jadi, apakah Allah SWT ini ada wajah? Dia bukan maksudkan wajah. Tapi, dia nak maksudkan di sini, kita ni beradab muka dengan Allah Ta'ala. Beradab secara berdepan dengan Allah SWT. Masa mana? Masa kita dalam solat. Masa kita dalam semaya. Kita beradab berdepan dengan Allah SWT. Sama lah juga dengan ayat tadi. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah ke wajah Allah, tak ingat dah hamba. Wajhullah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berpaling, di situ kamu akan berhadapan dengan Allah. Itu maksud dia. Tapi kalau kita ambil dari segi pengertian, makna ayat itu sendiri, di mana kamu berpaling, di situ kamu akan berhadapan dengan wajah Allah. Wajhullah di sini. Kamu akan berjumpa wajah Allah. Gitulah maksud dianya. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh ayat ini ialah di mana saja kamu pergi, di situ kamu akan berhadapan dengan Allah. Mana kita pergilah mana sekalipun, kita duduk sore ke, kita duduk dalam kalangan ramai-ramai ke, ini tujuannya Allah Ta'ala sebut lagu ni. Dia nak suruh kita ni berasa keberadaan Allah SWT, kita duduk mana sekalipun. Nasa kita rasa Allah Ta'ala ni sentiasa ada bersama-sama dengan kita. Kita pergilah mana sekalipun. Sebab tu Allah SWT bawa ayat ni, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Paling di mana sekalipun, pergilah mana sekalipun, di situ kamu akan berhadapan dengan Allah SWT. Jadi tak jadilah kita ni nak buat benda-benda tak molek. Apa? Sebab kita berasa Allah Ta'ala duk tengok. Walaupun manusia tak tengok. Walaupun manusia tak nampak. Boleh ni? InsyaAllah. Kucing kau nak main bawah ni? Orang padat apa? Tepuh. Mari ngaji juga. Duk main kain pula dah. Lepas tu nya, lagi, Tuhan di atas. Tuhan di atas. Ayat lagu mana Tuhan di atas di sini? Innallaha ala arsyistawa. Ni dah. Innallaha ala arsyistawa. Sesungguhnya Allah SWT ini berada di atas arasy yang paling tinggi. Sesungguhnya Allah SWT berada di atas arasy yang paling tinggi. Ni ya kalau boleh kaum Mu'tazilah ni. Allah Ta'ala ni dia ada tempat tertentu. Mana tempat Allah duduk atas arasy. Allahu Akbar. Jangan kita sebut lagu tu deh. Sebabnya tadi kita berheda. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kita berpaling, di mana saja kita berada, di situ akan adanya Allah. Itu keyakinan kita. Tak kira kita nak royak. Allah Ta'ala ni ada tempat dia. Mana dia duduk? Arasy no. Tak ni, na'udzubillah. Maknanya kalau kita sebut Allah SWT ni bertempat, kita seolah-olah kita menyamakan Allah SWT dengan kita. Sebab kita ni ada tempat tertentu. Kita ni, memang kita ada tempat tertentu. Kita duduk situ, ni tempat kita ni, duduk sini. Memang kita, itu kita. Tapi bagi Allah, dia tidak ada tempat yang tertentu bagi dia. Cumanya apa yang disebut oleh Allah SWT, innallaha ala arsyistawa di sini, Allah SWT nak suruh kita faham bahawasanya taklukan kuasa Allah SWT ini meliputi langit dan juga bumi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala ni berada di arasy yang paling tinggi. Arasy ni apa? Kita tak tahu dan tak wajib kita usul. Apa dia arasy? Tak payah nak terjemuh lah. Memang kalau kita terjemuh, kita akan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebab kalau kita tengok Quran dulu-dulu, tambah-tambah kalau terjemah Indonesia, dia terjemah perkataan arasy. Arasy ni apa? Tahta. Kalau kita tengok Quran dulu-dulu lah, hak terjemahan guna bahasa Indonesia. Indonesia. Dia akan terjemahkan arasy ini dengan tahta. Jadi kalau kita terjemahkan arasy dengan tahta, mana kita kata Allah Ta'ala ni serupa kita lah. Bila kita sebut tahta, kita terbayang macam siapa? Macam raja. Macam raja. Allah Ta'ala ni dia ada tahta dia tersendiri. Serupa dengan raja-raja.
Habislah deh. Sedangkan kita sebut Allah Ta'ala ini mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala ini bersalahan ataupun sama sekali tidak akan sama dengan benda-benda yang baru. Tak akan sama dengan makhluk. Tiba-tiba kita sebut Allah Ta'ala ni ada tahta. Allahu Akbar, na'udzubillah. Di benda lagu ni kita kena beringat. Jangan jangan kita ni pandai-pandai kita nak tafsir. Tak? Apa sekalipun yang ada kaitan dengan Allah SWT dan kita tafsir tu pula seolah-olah Allah Ta'ala ni serupa dengan kita. Tafsiran kita. Pengertian yang kita bagi. Ni benda lagu ni sebenarnya dia boleh merosakkan akidah. Akidah kita ni boleh rosak. Sebab silap tafsir tadi. Ayat ini mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu bermuka. Kullu man 'alaiha fan. Ni ayat ni. Al-Qasas ayat 88. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Sambung. Wa yabqa. Wajhu. Al-Qasas. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zal jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Tu ayat tu Al-Qasas ayat 88. Kullu man 'alaiha fan. Allah SWT sebut di sini semua yang ada di atas muka bumi Allah SWT ini bersifat fan. Fan ni apa? Fana. Fana ni apa? Musnah dan tidak kekal. Nah, fana-fana ni benda yang tidak bersifat kekal. Fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini bersifat fana. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah ni wajhu ni. Dah, wajhu ni apa? Wajah. Yang kekal hanyalah wajah Allah. Kata okey kita nak kata Allah Ta'ala ni ada wajah tak? Kalau kita sebut Allah Ta'ala ni ada wajah, maknanya Allah Ta'ala sama dengan kita. Jadi yang paling mudah untuk kita bagi terjemahan ialah yang kekal hanyalah Allah SWT. Tak usah disebutlah wajah kau, tangi kau, gapo kau. Sebab kalau sekiranya kita sebut kita bagi makna serupa dengan kita, jadi kemungkinan manusia ni dia akan meletakkan Allah Ta'ala ni sama dengan makhluk. Sebab dia ada wajah, dia ada tangi, dan Allah SWT ada duduk di tempat-tempat yang tertentu serupa dengan makhluk juga. Itu sebagai sebagai peringatan lah untuk kita. Jangan kita menyamakan kedudukan Allah SWT dan juga zat Allah SWT dengan makhluk. Jangan sama sekali kita samakan. Sebab kita faham dan kita yakin dan percaya bahawasanya Allah SWT ini bersalahan dengan segala perkara yang baharu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Makna Allah SWT sama sekali tak akan sama dengan semua benda-benda yang baru. Tak kira lah sama ada binatang, tumbuh-tumbuhan dan juga manusia, jin apa sekalipun. Tak akan sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi zat, sifat dan juga perbuatan. Alhamdulillah. Lancar molek dah tu. Buat test suruh pergi tadi. Tak boleh pergi sampai pagi apa lah ni. Waktu lah sampai 10 lebih tak serah ni. Pukul 10 lebih dah kita ni. Alhamdulillah. Pukul 10 7 minit. Jadi bolehlah kau nak berhenti kita ni. Alhamdulillah. Kita nak makan lakso. Pula dah. Subhanallah. Alhamdulillah lakso pula dah hari ni. Kita doakan kepada orang yang begitu supaya Allah ada padanya. Amin. Subhanallah. Orang lelaki buat kebajikan. Masya Allah. Tengok. Untuk wika retina Haisah. Murahnya rezeki orang retina ikhlas ni. Mudah-mudahan mari pula dah orang lelaki hak mana hak murah hati tu.
Marilah orang lelaki ramai-ramai hok murah hati tu nak sedekah. Gapo orang panggil kecil tapak tangan, nyiru kita tadahkan. Dak. Alhamdulillah. Rasa cepat habis pula. Itulah. Ustazah mana? Sini di Wakacik Ye. Kampung Teluk Cat. Kampung Teluk Cat. Nak makan laksa juga kena mari sini. Kena mari sini. Alhamdulillah. Jadi mari bersama-sama kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min zurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, permudahkanlah bagi kami untuk mengikutinya. Juga ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhinya. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Sama-sama. Sama-sama kasih. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih.
bau. Payah meja. Makan yang ini deh. Daerah Gayo. Penamaan sudah. Jangan kesini ya. Terima kasih.